Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tugasan pembentangan kumpulan EDUP 3053. Ahli kumpulan terdiri daripada saya, Intan Zulaika binti Muhammad Nazirun, Siti Nurhazni binti Muhardi dan Nurhani Soleha binti Mak Yatim. Baiklah, hari ini kami akan membentangkan iaitu bagaimana laman web yang dibina dapat digunakan oleh pasukan kami dalam proses pengajaran dan pembelajaran berpandukan model reka bentuk pengajaran Azure. Baiklah, mari kita tengok dulu A, iaitu analisis murid. Bagi analisis pelajar ini, murid tahun 2, kelas 2 kreatif Sekolah Kebangsaan LKTP Keraton 7 seramai 33 orang iaitu terdiri daripada 21 orang murid lelaki dan 12 orang murid perempuan serta semuanya adalah Melayu Islam. Mereka tinggal di kampung dan taman sekitar Freda Keraton 7. Sebahagian besar mereka agak aktif di dalam kelas secara dalam talian, rajin merespon soalan guru, gemar aktiviti kumpulan dan berbentuk kuis atau permainan. Hanya sebilangan kecil sahaja yang sudah mempunyai pengetahuan sedia ada tentang penjodoh bilangan. Seterusnya, state objektif, iaitu menyatakan objektif. Pada akhir proses PDP, murid dapat mengetahui penjodoh bilangan dan fungsinya, mengenal pasti 3 penjodoh bilangan dengan betul dan tepat, mengaplikasikan penjodoh bilangan dalam pelbagai situasi dengan betul dan tepat. Murid juga dapat menghuraikan penjodoh bilangan berdasarkan aktiviti yang dilakukan, kognitif, serta mengamalkan nilai murni seperti kerajinan dan ketekunan afektif. Baiklah, saya serahkan kepada rakan saya. Baiklah, seterusnya kita akan lihat bagi huruf S iaitu select method, media and materials iaitu pilih kaedah, media dan bahan pengajaran. Kaedah pengajaran dan pembelajaran melalui laman web yang telah kami pilih terdapat didik hibur, kuis, latih tubi serta bermain sambil belajar. Media pengajaran yang digunakan dalam laman web tersebut adalah grafik definisi, slide pembelajaran iaitu nota penjodoh bilangan, video, nota penjodoh bilangan, video animasi teladan yang terdapat pada set induksi serta animasi kartun. Bagi bahan sumber pembelajaran pula, buku teks Bahasa Melayu tahun 2, buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 2, YouTube serta aplikasi WordWall. Bagi elemen U pula iaitu utilize media and materials iaitu guna bahan dan BBM. Video animasi teladan ditunjukkan sebelum memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran iaitu pada bahagian set induksi. Video ini diambil daripada YouTube. Seterusnya, tayangan video nota penjodoh bilangan diberikan selepas penerangan mengenai definisi penjodoh bilangan serta jenis-jenisnya. Tayangan video ini disertakan dengan audio bagi setiap penerangan dan contoh yang telah disediakan. Video ini membantu murid mengenali penggunaan penjodoh bilangan dengan lebih mendalam melalui contoh-contoh yang diberikan. Penghasilan video adalah berdasarkan buku teks Bahasa Melayu tahun 2. Seterusnya, grafik definisi dan jenis penjodoh bilangan dipaparkan pada bahagian nota penjodoh bilangan untuk memberi gambaran awal berkaitan penjodoh bilangan kepada murid-murid. Penggunaan grafik dapat membantu memudahkan pemahaman murid berkaitan sesuatu konsep. Penyediaan grafik adalah berdasarkan buku teks Bahasa Melayu tahun 2. Kuis turut disediakan selepas murid menonton video animasi teladan pada bahagian set induksi. 2 kuis juga berkaitan dengan penjodoh bilangan iaitu kuis padankan serta betul atau salah disediakan pada bahagian aktiviti di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran. Kuis dijalankan melalui aplikasi WordWall. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya iaitu Hani Soleha.
Baiklah. Seterusnya kita akan lihat R iaitu require learner response or participation ataupun dalam bahasa Melayunya libatkan pelajar dalam pembelajaran. Jadi melalui blok ni dapat menggalakkan penglibatan murid dalam aktiviti pembelajaran yang mana murid perlu berfikir secara kritis dan terlibat secara aktif dalam membina ataupun memperoleh pengetahuan melalui blok ini. Jadi seterusnya dapat dilihat bahawa ini merupakan contoh aktiviti yang terkandung dalam blok yang disediakan yang mana ia memerlukan murid untuk melibatkan diri mereka dalam pembelajaran bermula daripada set induksi sehinggalah menjawab kuis. Jadi ini merupakan aktiviti yang dapat menggalakkan penglibatan murid semasa melayari blok. Kita dapat lihat ada set induksi iaitu video animasi kisah teladan kanak-kanak, cerita bangau dan kura-kura, kuis cerita bangau dan kura-kura iaitu isi tempat kosong, video penjodoh bilangan, slide pembelajaran, penggunaan slide pembelajaran, kuis betul atau salah dan kuis padankan. Jadi apabila murid melibatkan diri mereka secara aktif ataupun semasa mereka melayari blok ini, mereka menjawab semua aktiviti yang diberikan. Jadi sedikit sebanyak mereka akan mendapat pengetahuan mengenai penjodoh bilangan. Okay, kita lihat yang pertama iaitu set induksi, video animasi kisah teladan kanak-kanak, cerita bangau dan kura-kura. Jadi dapat dilihat dalam set induksi ni dia merupakan jenis pemusatan murid kepada topik pembelajaran yang dipelajari iaitu video ini berdurasi 4 minit 42 saat. Jadi video yang ditayangkan ni berkaitan dengan topik pembelajaran iaitu penjodoh bilangan. Jadi dalam video tu terdapat perkataan seperti sebatang sungai, sebuah padang, seekor kura-kura dan sebatang kayu. Okay, seterusnya dia merupakan sebuah animasi yang sesuai dengan kanak-kanak ataupun murid tahun 2 yang mana terdapat penggunaan perkataan dan ayat yang mudah dan jelas untuk mereka fahami. Jadi murid tidak akan cepat bosan dan mudah hilang fokus kerana jalan ceritanya juga menarik. Seterusnya terdapat penggunaan audio seperti lagu latar belakang yang menjadikan suasana cerita itu lebih ceria dan juga audio suara yang membacakan atau menceritakan kisah tersebut. Jadi dalam set induksi ini memerlukan penglibatan murid untuk mendengar dan menonton video tersebut dengan teliti kerana ianya berkaitan dengan topik pembelajaran penjodoh bilangan. Seterusnya kuis cerita bangau dan kura-kura. Kuis ini dia jenis pemusatan bahan dan murid yang mana melalui kuis, aktiviti kuis. Jadi memerlukan murid untuk terlibat secara aktif dengan menjawab kuis tersebut. Secara tidak langsung, guru akan mendapat maklum balas yang diberikan melalui penglibatan murid semasa mereka menjawab kuis itu berdasarkan video yang telah mereka tonton. Jadi kuis yang diberikan ni sangat menarik untuk murid agar mereka dapat meneruskan aktiviti pembelajaran dan mereka juga tidak akan mudah bosan. Okay, seterusnya video penjodoh bilangan. Okay. Video ini juga jenis pemusatan bahan dan murid yang mana melalui video penjodoh bilangan ini mereka akan menonton video tersebut. Jadi penggunaan video dapat menarik minat dan penglibatan murid dalam sesi pembelajaran dan memerlukan murid untuk fokus terhadap video yang ditayangkan. Jadi supaya mereka ini memahami tentang topik ataupun isi pelajaran dalam blok tersebut. Seterusnya slide pembelajaran. Okay, slide pembelajaran ini juga merupakan pemusatan bahan dan murid iaitu yang mana terdapat slide pembelajaran ini dibuat secara ringkas, nota ringkas yang diberikan dalam bentuk slide pembelajaran yang dibuat menggunakan aplikasi Google Slide yang mana dia memerlukan murid untuk mengakses slide tersebut
supaya mereka ini mendapat kefahaman dengan lebih jelas mengenai penjodoh bilangan. Slide yang digunakan juga sangat ringkas dan mudah difahami. Dan terdapat juga penggunaan grafik ataupun visual yang sesuai dengan isi pelajaran. Contohnya dalam slide pembelajaran tersebut terdapat gambar durian. Jadi penjodoh bilangan bagi durian itu ialah sebiji durian. Jadi murid juga akan lebih cepat ingat dengan melihat gambar. Seterusnya, jadi apabila murid sudah selesai membaca nota penjodoh bilangan dan menonton video penjodoh bilangan yang telah diberikan, jadi mereka akan menjawab kuis. Yang mana melalui kuis tersebut, guru juga dapat melihat maklum balas yang diberikan. Jadi terdapat 2 kuis yang telah dilampirkan, iaitu kuis betul atau salah dan kuis padankan. Jadi kuis ini juga merupakan jenis pemusatan bahan dan murid melalui aktiviti permainan bahasa yang mereka jalankan, iaitu kuis betul atau salah dan padankan. Jadi melalui aktiviti ini, murid akan terlibat secara aktif dan juga dapat menarik minat murid yang pasif sekali. Jadi mana permainan kuis ini juga sangat menyeronokkan dan menarik. Melalui kuis juga dapat merangsang pemikiran mereka melalui aktiviti yang dijalankan. Contohnya, dalam kuis betul atau salah ni memerlukan murid untuk meneka penjodoh bilangan yang betul berdasarkan gambar yang telah diberikan. Contoh gambar tersebut seperti sebuah kereta. Jadi murid perlu meneka sama ada betul atau tidak penjodoh bilangan bagi kereta tersebut. Terusnya, kuis padankan pula dia memerlukan murid untuk memadankan penjodoh bilangan yang sesuai berdasarkan gambar yang diberi. Jadi ini memerlukan murid untuk meneliti dengan lebih jelas gambar yang telah diberikan. Jadi di samping itu, seperti yang dinyatakan tadi, guru akan dapat melihat maklum balas yang diberikan oleh murid melalui kuis. Jadi di samping murid pun akan berasa seronok sebab mereka akan mendapat maklum balas yang segera. Kalau dapat lihat, kuis ini dibuat menggunakan aplikasi WordWall yang mana setelah mereka selesai menjawab kuis tersebut akan dipaparkan markah. Jadi secara tidak langsung mereka akan lebih bermotivasi dan berasa seronok dan semangat untuk menjawab kuis tersebut dengan betul. Seterusnya E, evaluate and revise materials, iaitu nilai dan semak semula. Jadi setelah murid selesai mengakses pautan blok tersebut, murid akan diberikan latihan bagi menilai kefahaman dan pengetahuan mereka. Jadi melalui latihan yang diberi, guru juga dapat merekodkan perkembangan setiap murid dan meletakkan tahap penguasaan masing-masing. Jadi jenis penilaian yang dibuat ini adalah dalam bentuk penilaian formal. Jadi terdapat 2 ujian yang diberikan, iaitu ujian pra dan ujian pasca. Jadi ujian pra ini diberikan sebelum guru memberikan pautan blok. Jadi kedua-dua ujian ini dibuat menggunakan Google Form. Jadi ujian pasca pula diberi selepas guru memberi pautan blok tersebut ataupun selepas murid telah pun mengakses blok yang disediakan. Jadi setiap kedua-dua ujian itu mempunyai 10 soalan mengenai penjodoh bilangan. Jadi setelah murid selesai menjawab kedua-dua soalan itu, guru boleh membandingkan jawapan murid, iaitu jawapan pada ujian pra dengan ujian pasca. Guru boleh menilai sejauh mana kefahaman mereka sebelum dan selepas mereka menggunakan blok tersebut. Sama ada lebih baik atau tidak. Dan guru juga dapat menilai dan menyemak keberkesanan media yang digunakan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.